Oke, apa kabar semua? Diharapkan semua pelajar dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi kita pada tajuk hari ini ya, Pendidikan Moral 365 kurikulum standard sekolah menengah 2021 ya. Kali ini kita akan teruskan dengan unit ketiga. Unit 3 masih ingat lagi tajuknya, dan ini adalah bagian yang kedua. Minggu lepas adalah bagian yang pertama. Okey. Tajuk pada minggu lepas kita sambung, iaitu prinsip keadilan dan keprihatinan dalam membuat keputusan ya. Prinsip keadilan dan keprihatinan dalam membuat keputusan. Dengan tajuknya ialah kerohanian membentuk individu bermoral. Okey, kerohanian membentuk individu bermoral. So, kita teruskan sambil itu. Sebelum itu kita tengok dulu apakah intipatinya prinsip keadilan dan keprihatinan dalam membuat keputusan. Yang penting adil dan prihatin ya. Ini adalah dia punya, kita secara pintas lalu saja, secara sepintas lalu. Okey, kita telah pun belajar pada minggu lepas ciri individu yang mempunyai nilai kerohanian. Okey, ciri individu yang mempunyai nilai kerohanian, cara meningkatkan nilai kerohanian sudah pun dipelajari pada minggu lepas. Minggu ini kita akan sambung tentang kepentingan nilai kerohanian bagi membentuk individu bermoral dan implikasi pengabaian nilai kerohanian dalam diri. Okey. So, yang minggu lepas pula kita review secara sekejap saja. Okey, kita sudah pun baca konsepnya, ciri individu yang mempunyai nilai kerohanian. Dia ada berapa ciri sana? Semua ada 7 ciri. Saya tidak akan ulas. Kita akan tengok saja secara sepintas lalu, dan juga cara meningkatkan nilai kerohanian. Cara meningkatkan nilai kerohanian di situ. Okey, apa dia cara dia? Itu dia. Ada 1 2 3 4 5 6 cara. Secara sepintas lalu je sudah pun telah diterangkan pada minggu lepas. Dan hari ini kita pergi semula kepada tajuk yang ketiga dan keempat, kepentingan. Apakah kepentingan dan implikasi pengabaian? Implikasi pengabaian. Kita teruskan tajuk kita pada hari ini. Ya, kepentingan nilai kerohanian bagi membentuk individu yang bermoral. Apa itu kepentingan? Pentingkah? Soalannya penting atau tidak? Mestilah penting ya. Okey, nilai kerohanian amat penting. Kenapa penting dalam pembentukan individu bermoral? Kenapa? Nilai kerohanian individu dapat membezakan yang baik dan yang buruk. Kamu dapat membezakan yang baik dengan yang buruk dalam pemikiran, perasaan dan tindakan. Sudah fikir, ada perasaan, kemudian kita bertindak ya, bertindak. Antara kepentingan nilai kerohanian bagi membentuk individu bermoral termasuklah perkara seperti berikut ya, perkara seperti berikut. Apa dia kepentingannya? Yang pertama, membentuk insan yang berkepribadian mulia. Tajuk sebelum ini, tajuk sebelum unit 1 dan unit 2 kita telah pun bincangkan tentang kepribadian mulia. Berbuat baik, mendengar kata, melayan orang dengan baik, itu pribadi mulia tanpa disuruh. Sudah boleh faham? Membentuk insan kita baik, dapat berfikiran, membezakan baik dengan buruk. Berfikiran baik dan buruk tu dapat dibezakan. Okey, boleh faham? Okey, kemudian seterusnya ialah mengelakkan individu daripada melakukan perkara yang ditegak oleh agama. Mengelakkan, mengelakkan individu daripada melakukan perkara yang ditegak oleh agama. Apa yang agama suruh ialah berbuat baik. Semua agama akan menyuruh kita untuk berbuat baik. Apa yang ditegak? Membuat jahat. Apakah yang dikatakan dengan jahat? Ya, jahat ialah membuli, membunuh, merasuah dan sebagainya. Kamu sudah tahu kan? Kamu tingkatan 5 kan? Buruk dan baik kamu sudah tahu. Cuma tindakannya ialah kamu pilih untuk bertindak buruk atau bertindak baik, terpulang kepada kamu. Jadi nilai kerohanian ini boleh membentuk individu yang bermoral dan mengelakkan individu daripada melakukan perkara yang ditegak oleh agama ya. Faham? Faham? Okey. Seterusnya ialah melahirkan individu yang berfikiran rasional. Sebelum bertindak kita berfikir rasional. Katakanlah kita contohnya nak mencuri, kita nak mencuri. Bila kita berfikir mencuri ini adalah perkara yang buruk dan saya tidak akan buat. Kamu secara tiba-tiba, secara pemikirannya kamu akan merasa mencuri itu adalah sifat yang buruk. Jadi
individu yang berfikir rasional, dia akan dapat berfikir sedemikian rupa, ya. Okey. Dan menolong orang adalah perkara yang baik. Jadi saya akan menolong orang. Dia berfikiran begitu dan perasaan dia, saya ingin menolong orang. Jadi timbul perasaan di situ, jadi kita akan menolong, secara otomatik kita akan menolong orang. Itu melahirkan individu yang berfikiran rasional, berfikir secara rasional. Kalau saya tidak tolong dia, apa akan terjadi? Kesian dia. Itu ada sudah perasaan. Okey, boleh faham? Okey. Seterusnya ialah menjadi suri teladan. Apakah yang dimaksudkan dengan suri teladan? Suri teladan, suri rumah, suri. Menjadi suri teladan bermaksud menjadi contoh kepada orang lain. Kita menjadi contoh kepada masyarakat, kita menjadi contoh kepada anak-anak buah, mencari contoh kepada adik-beradik. Kalau kita berbuat baik, maka orang lain akan ikut. Orang lain akan malu apabila dia tengok, dia kutip sampah. Contoh, dia kutip sampah tanpa disuruh. Orang lain tengok, aku buang sampah merata, dia akan rasa malu. Jadi berperasaan, dia ada rasional di sana, dia akan berperasaan dan akan menjadi suri teladan. Orang yang melakukan kebaikan itu menjadi contoh. Okey, contoh kepada orang yang lain. Boleh faham? Sudah 4. Yang kelima ialah disayangi dan dihormati oleh orang lain. Disayangi dan dihormati oleh orang lain. Orang lain akan tengok, baiknya, bagusnya budak itu. Itu dia punya, dia bagusnya budak itu. Okey, baiknya budak itu. Kita disayangi dan dihormati. Saya pun tidak boleh buat begitu. Contoh ayat-ayat yang akan keluar daripada mulut orang-orang yang berfikiran rasional, ya. Okey. Kemudian seterusnya ialah hidup lebih harmoni dan sejahtera. Apabila ramai orang yang berbuat baik, kita akan rasa lebih aman. Apabila ramai orang yang sensitif dengan perbuatan yang buruk, jahatnya dia. Jadi kita boleh tengok hidup lebih harmoni dan sejahtera. Kita saling menjaga kita punya kawasan, saling menjaga keluarga kita. Jadi hidup lebih harmoni kerana semua orang pun ingin berbuat baik, ya. Okey, keputusan yang dibuat betul dan tepat. Setiap keputusan yang dibuat tu betul dan tepat. Kenapa? Macam mana keputusan yang dibuat betul dan tepat? Sesuai dengan situasinya. Okey, apabila kita tidak ada duit, jadi kita fikir, contohnya tiada duit, kita harus mencuri. Tapi bila kita berfikiran rasional, kita tidak jadi mencuri kerana keputusan kita betul atau tidak. Kalau kita tidak curi, kita lapar. Jadi kita kerja dapat duit dan kita tidak akan lapar, ya. Walaupun lambat sikitlah dapatnya, kan. Tapi sekurang-kurangnya keputusan yang dibuat tu betul dan tepat. Tidak menyusahkan orang lain, tidak menyusahkan orang lain, dan yang satu lagi, perasaan kamu tidak akan terganggu. Kamu akan teringat perkara buruk kamu sepanjang hidup. Andai katalah kamu ambil pen kawan dan kamu tidak pulangkan, dan ada perasaan timbul, saya tak pulangkan. Kalau berfikiran rasional, dia akan menghantui diri kamu kalau keputusan kamu dibuat dengan salah dan tidak tepat. Okey, seterusnya itu contoh. Saya bagi contoh-contoh. Okey, kepentingan yang terakhir, ini sebenarnya kepentingan dia banyak, ini antaranya. Okey, kepentingan nilai kerohanian bagi membentuk individu yang bermoral ialah menjadi inspirasi kepada orang lain. Tadi itu menjadi contoh, menjadi suri teladan. Okey, inspirasi kepada orang lain ni dia sedikit sama, tapi dia inspirasi. Dia dulu bagus. Sekarang dia telah berjaya. Jadi inspirasi kepada orang lain, saya mau ikut seperti dia. Itu contohnya. Kita bagilah nama watak-watak, nama tokoh ke siapa-siapa ke, untuk kalau jawab dalam periksaan tu, kan, menjadi inspired to others, inspirasi kepada orang lain. Okey, oleh kerana dia berbuat baik pada hari ini, pada masa depan dia akan berjaya. Kita fikir tentang satu tokoh. Okey, satu tokoh, saya tidak boleh sebutkan nama-nama tokoh politik. Okey. Okey, kemudian kita pilih satu contohnya ketua kampung. Okey, dulu dia berbuat baik kepada orang lain, memberi bantuan kepada orang lain. Tiba masanya
kita ingin jadi seperti dia untuk membantu orang lain, kerana dulu kita ambil contoh satu ketua kampung ya. Kita dulu dia selalu membantu orang lain, nampak situasi dia, dulu dia selalu membantu orang lain, dan sekarang dia walaupun sakit, nazak di rumah, ramai orang pergi melawat dia, memberikan bantuan dan sebagainya, sebab dulu dia baik. Jadi inspirasi kepada orang lain nak berbuat baik seperti dia, kerana satu hari nanti kita semua sakit ataupun tidak berdaya, duduk di kerusi roda dan sebagainya, orang lain akan mengenang kita. Itu dia menjadi inspirasi kepada orang lain. Dia kenang, kita kenang apa kebaikan orang itu. Kan? Boleh faham? Kalau jadi menjadi suri teladan, menjadi contoh ya di masa kini. Contoh, saya nak buat jadi macam dia. By now. Kalau inspirasi kepada orang lain yang dulu dia pernah buat baik dan sekarang kita nak jadi sama macam dia, dia akan datang, kita akan dapat nasib yang baik, perbuatan yang baik itu kembali kepada kita. Boleh faham semua? Jadi ada 8 kepentingan nilai kerohanian bagi membentuk individu yang bermoral. Okey, boleh faham Okey. So, ini subtajuk yang keempat adalah implikasi pengabaian, kesan, efek. Kesan pengabaian nilai kerohanian dalam diri. Apa kesan dia? Apakah kesannya? Implikasi. Yang pertama, kalau kita tidak ada nilai kerohanian dalam diri, tiada kerohanian, tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada kebaikan. Apa akan jadi? Menjadikan individu bersikap materialistik. Apakah yang dimaksudkan dengan materialistik? Materialistik ialah bersikap kebendaan. Kebendaan ialah dia suka duit sahaja. Semuanya berkaitan dengan dunia, duit. Tiada duit, saya tidak mau buat kebaikan. Tiada benda, saya tidak mau buat kebaikan. Buat jahat pun tidak, tapi kebaikan pun tidak buat. Dia tiada perasaan kepada untuk membantu orang lain. Contoh ya, kamu tidak bagi saya duit, saya tidak akan buat kerja itu. Dia materialistik. Kamu tidak bagi saya duit, saya tidak akan bantu orang untuk yang di tepi-tepi jalan ni. Dia tidak memberikan saya sesuatu apapun. Boleh faham sebagai balasan. Yang kedua, menjadikan individu bersikap individualistik. Menjadikan individu, seseorang, kamulah contohnya, kamu individu bersikap individualistik. Kamu fikir diri kamu sendiri saja. Satu orang. Kamu tidak peduli kepada orang yang di tepi kamu, di siring kamu, di siring, di tepi, di depan kamu tidak peduli. Kamu hanya peduli ke diri kamu sendiri. Orang lain tak makan, kamu tak kisah. Orang lain tiada duit, kamu tak kisah. Orang lain tak pandai, kamu tak kisah. Janji kamu pandai, kamu ada duit, kamu ada kebendaan, semua ada. Orang lain tiada, kamu tidak peduli. Itu menjadikan individu bersikap individualistik. Faham Kemudian, mengubah gaya hidup yang melampaui landasan agama atau kepercayaan. Ini yang paling bahaya. Apabila tiada nilai kerohanian dalam diri, tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada kebaikan, dia akan mengubah gaya hidup yang melampaui landasan agama atau kepercayaan. Dia akan berbuat jahat, dia tidak peduli. Kalau amalan rasuah, dia tidak kisah. Rasuah tiada masalah, dia kata. Melampaui landasan agama tu. Padahal rasuah boleh menyebabkan orang lain teraniaya. Dia tidak kisah. Dia tidak percaya orang lain akan teraniaya sebab dia bersikap materialistik, dia bersikap individualistik, dan landasan agama dan kepercayaan dia telah melampauinya. Itu contoh rasuah dan benda lain lagi. Mewujudkan sikap angkuh dan sombong. Dia angkuh dan sombong. Kita fahamlah, angkuh tu ialah, dan sombong itu ialah tidak peduli orang lain. Biar saya kaya satu orang,
Saya kaya, kamu miskin, kamu pergi main jauh-jauh. Ya, boleh faham? Okey. Okey. Mewujudkan sikap angkuh dan sombong, ya. Kamu tidak setaraf dengan saya. Contohnya, kamu tidak setaraf dengan saya. Kamu miskin, pergi main jauh-jauh. Kamu tidak ada kereta, main jauh-jauh. Itu contohnya mewujudkan sikap angkuh dan sombong. Saya ada basikal 2,000. Kamu ada basikal 300. Kamu main jauh-jauh. Tidak sama kita punya taraf. Kau kerja itu, gaji sikit. Saya bos, gaji banyak, tidak setaraf. Itu akan menyebabkan sikap angkuh dan sombong pada diri orang. Ini orang yang mengabaikan nilai kerohanian, bukannya semua orang. Ini implikasi apabila orang itu mengabaikan nilai kerohanian dalam diri. Okey, seterusnya, mengingkari norma masyarakat, ya. Okey, mengingkari norma masyarakat. Apakah norma masyarakat? Sudah kita belajar pada tingkatan 4. Okey. Mengingkari macam mana? Dalam satu komuniti masyarakat, kita harus bergotong royong, bekerjasama. Kalau ada kecurian, kita membantu. Okey, mencari pencuri tersebut. Itu contoh. Okey. Kemudian ada rompakan dalam komuniti masyarakat. Itu contoh. Okey. Tetapi dia tidak menjoin, melibatkan dirinya dalam masyarakat. Pedulilah. Tak kisahlah masyarakat. Tak kisah. Tidak mengambil kisah tentang hal-hal kemasyarakatan. Itu mengingkari norma masyarakat. Bila rumah dia kena mau dirompak, dia sediakan segala security, secure, okey, dia punya rumah. Tapi orang lain ni, dia tak kisah. Walaupun rumah sebelah dia dia ada CCTV, contohnya, dia ada CCTV, boleh nampak di rumah sebelah, kot-kot orang tu naik daripada pagar rumah dia. Tapi apabila CCTV itu menunjukkan rumah dia tu, rumah orang sebelah tu dicuri, dia tak kisah, dia tak bagi tahu pun kepada pihak yang berwajib, polis ke atau dan sebagainya, ketua kampung. Itu telah mengingkari norma masyarakat, ya. Dia tidak bermasyarakat, bagus tinggal seorang-seorang di kondo, villa dalam hutan, tak payah bermasyarakat. Itu contoh. Okey. Seterusnya ialah mengetepikan nasihat orang tua dan anggota keluarga. Ini kalau individu, ini dalam keluarga, mengetepikan nasihat orang tua dan keluarga. Orang tua cakap, janganlah kau buat begitu, janganlah kau buat begitu. Indah bagus itu. Dia ada kisah. Begitu. Boleh faham. Tidak mengindahkan apa orang cakap, pedulilah, kan, gitu kan. Nasihat orang, itu orang tua, ibu bapa, adik-beradik, jangan buat begitu, tak bagus. Apatah lagi dengan pakcik dia datang di rumah, saya nampak kamu ni selalu melakukan perbuatan yang keji. Itu contoh. Saya tidak akan sebut perbuatan itu. Saya nampak kamu selalu begini. Saya nampak kamu selalu melakukan perbuatan keji. Dia akan jawab yang satu, biarlah ada aku kisah, bukan ada karena mengenal sama kau. Itu telah mengetepikan nasihat orang tua dan anggota keluarga. Tidak terkatalah apa boleh buat, kita sudah nasihat, dia tak nak dengar, kan. Itu akan menyebabkan orang, itulah akibatnya apabila mengabaikan nilai kerohanian dalam diri. Okey. Yang seterusnya ialah mengabaikan sikap berkepribadian mulia. Sudah mengabaikan sikap berkepribadian mulia, sudah mengabaikan. Pribadi mulia sudah tidak ada. Bila jumpa orang tidak bagi salam. Sekurang-kurangnya angkat tangan atau bagi salam. Salam sejahtera, apa kabar, sehat. Terus dia, kau ni datang-datang kenapa? Terus tanya. Tidak ada sifat sopan. Okey? Tidak ada kebaikan dalam diri. Itu dia mengabaikan nilai kerohanian. Okey? Boleh faham, Okey, seterusnya adalah menjadikan hidup tidak tenteram. Jadi hidup dia akan secara tidak tenteram. Kita akan rasa kekurangan sesuatu. What have I done? Something missing, something wrong. What have I done? Tapi dia masih juga mengabaikan nilai kerohanian. Dia tidak berbuat baik, dia tidak beribadat, dia tidak percaya kepada kepercayaan masing-masing, ya. Ada Tuhan, dia tidak percaya ada Tuhan, dia tidak percaya kepada kebaikan, dia tidak bersopan santun.
Tetapi dia tanya balik kepada diri dia, menjadi hidup dia tidak tenteram. Kenapa aku tidak tenteram? Kenapa I feel something wrong? Itu menjadikan hidup tidak tenteram. Hidup dia chaos, tahu chaos. Selalu serabut. Menjadikan hidup tidak tenteram. Orang yang tidak ada kerohanian yang tinggi, yang tidak ada kepercayaan kepada sesuatu yang menjaga dia, alam, dia akan rasa sesuatu kurang dalam hidup dia. Itu akan menjadikan hidup tidak tenteram. Boleh faham? Di sana ada 8 implikasi, dan tadi ada 8 juga. Ini 8 implikasi. Boleh faham? Boleh faham. Jangan panjang-panjang ya. So kita tengok penilaian. Kita cuba menjawab menggunakan tadi tu, menggunakan nota-nota yang saya telah bagi. Tajuk berita dalam talian di bawah memaparkan masalah sosial yang berlaku dalam kalangan remaja. Ini tanya diri ya. Pelajar dipukul hampir 2 jam. Dipukul kerana apa? Saya tak boleh tanya dulu. Murid trauma dibuli rakan. Ini perbuatan yang semua perbuatan buruk, perbuatan keji. Pelajar perempuan tingkatan 3 ditahan kerana penyalahgunaan dada tingkatan 3, kamu tingkatan 5. Ketagihan vape dalam kalangan remaja. Ketagihan vape dalam kalangan remaja, apa akan jadi? Soalan dia di bawah, soalan dia. Mana soalan. Jelaskan perasaan anda setelah membaca tajuk berita di atas. Apa tajuknya? Itu jelaskan perasaan anda. Apa perasaan anda? Kalau kamu, dia ada 2 perasaan. Kalau kamu rasa suka, sukanya saya suka pukul orang. Baru dia tahu murid trauma dibuli rakan. Baru dia tahu macam ini saya pun mau buat. Itu kamu ada masalah. Kalau kamu ada perasaan itu, memang ada masalah. Kamu tidak bersikap rasional dan mengabaikan nilai kerohanian dalam diri. Tapi kalau perasaan kamu, kesiannya budak yang kena pukul tu, kesiannya. Perasaan pertama ialah kesihan. Perasaan yang kedua ialah tertanya-tanya, kenapa budak tu bully ya? Dia ada perasaan ingin tahu. Tapi dalam peperiksaan kamu tidak boleh jawab perasaan ingin tahu. Tak boleh. Dia perasaan sedih. Sedihnya. Kasihan, sedih, apa lagi? Perasaan geram kepada orang yang melakukan, perasaan marah kepada orang yang melakukan perbuatan tidak wajar itu. Perasaan kasihan dan perasaan sedih kepada orang yang menjadi mangsa. Faham? Yang seterusnya ialah mana dia? Cursor. Kita besarkan sikit. Besar. Bagaimanakah nilai kerohanian dapat mengelakkan remaja daripada terjebak dengan gejala negatif? Bagaimana nilai kerohanian? Bagaimana dapat mengelakkan remaja daripada terjebak dengan gejala negatif? Ini kalau ada soalan dalam peperiksaan, kamu kena tulis. Bagaimanakah? Kamu tahu. Nilai kerohanian dapat mengelakkan remaja daripada terjebak. Mengelakkan remaja tu kamu kena garis. Mengelakkan remaja daripada terjebak. Bagaimana? Rujuk nota sebelum ini. Dengan saya tidak akan bagi jawapan. Ini latihan kamu. Berfikir secara waras. Kemudian yang ketiga ialah ramalkan kesan. Kesan-kesan implikasi kita telah belajar tadi. Kesan lain yang berlaku sekiranya remaja mengabaikan nilai kerohanian dalam kecilkan sikit kehidupan. Ramalkan kesan lain. Orang akan membenci kita. Contoh saya bagi jawapan. Orang akan benci kita. Sekiranya remaja mengabaikan nilai kerohanian dalam kehidupan. Lagi, apa lagi? Dipulaukan. Dia buat buruk, mari kita pulaukan dia, tak payah layan dia. Contohnya. Lagi, apa lagi? Tidak diberikan pekerjaan. Kalau kau hidup di luar sudah, dia tu jahat tu. Dia jahat tu. Dulu dia tu akan menyebabkan kita menjadi susah di masa akan datang. Saya terbagi jawapan pula. Ini adalah kamu punya kamu punya pemikiran. Pemikiran. Kemudian perasaan dan tindakan. Ini adalah contoh. Kita teruskan. Selesai unit 3. Setakat itu saja untuk hari ini.
Unit 3 kita telah pun kepada bagian pertama dan kedua, dan hari ini telah selesai untuk unit 3, seterusnya unit 4 lah. Okey, selamat maju jaya dan selamat belajar. Jangan lupa untuk tulis nota di dalam buku nota dan baca buku teks. Kalau tidak faham sila hubungi saya. Bye bye. Okay, see you again next. Thank you. Bye.